kita pernah capai tak sepanjang sejarah Islam ini, sejarah Islam yang saya maksudkan waktu permulaan Nabi SAW, perjuangannya sehinggalah ke hari ini, pernah tak kita capai satu zaman di mana kita telah mengungguli dunia sedang merujuk kepada Islam. Seolah-olahnya kalau hari ini kita melihat Amerika Syarikat ke China ke sebagai satu superpower ataupun entiti yang kita look up to kan. Pernah tak Islam capai satu status seperti mana kita melihat Amerika Syarikat hari ini? Apa komen tuan-puan? Dan kalau sekiranya pernah, pada zaman bila? Kita masuk sejarah sikit tuan-puan. Tapi saya just nak bagi jentikan ini sikit yang saya harapkan tuan-puan selepas ini mungkin akan buat pembacaan, tengok video sedikit betapa ayat-ayat surah 6 ni bukan satu surah, bukan ayat-ayat yang teori sahaja, tapi pernah diaplikasikan, dan kita sendiri ayat-ayat seperti ini di mana Islam pernah mengungguli dari sudut budaya, pernah berlaku suatu ketika dahulu dalam sejarah Islam. Okey, iaitu bila tuan-puan? Iaitu ketika zaman Abbasiyah. Zaman Abbasiyah, kalau ikut Imam Hasan al-Banna, disebutkan itulah fasa di mana kita telah mencapai Ustaziyatul Alam, iaitu kita menjadi rujukan alam. Kalau kita dengar kisah-kisah apa-apa semua perkara yang berlaku ketika zaman itu sungguh-sungguh menakjubkan dari sudut ilmu. Kita adalah zaman ketika itu ilmu kita sangat tip-top, sehingga kan barat datang, raja-raja di Britain, raja-raja di Sepanyol menulis surat kepada khalifah kerajaan Abbasiyah itu untuk menghantar anak-anak raja di Britain, di Sepanyol itu untuk belajar di Baitul Hikmah. Katanya kalau kita hari ini memandang besar sekiranya anak-anak kita boleh fly overseas, dan kita rasa macam bangganya anak aku dapat belajar di luar negara kan, lagi-lagi dapatlah Oxford ke Cambridge ke, tempat-tempat yang wow, sangat terkenal dari sudut ilmunya. Seperti itu jugalah dulu waktu zaman Abbasiyah, kita pernah capai satu standard seperti itu. Oxford dan Cambridge yang mengungguli dari sudut ilmu pada ketika itu adalah zaman Abbasiyah, Baitul Hikmah tu sendiri. Dan ini baru dari sudut ilmu. Dari sudut teknologi, memang kita terkenal dengan tokoh-tokoh ilmuwan, saintis yang mencipta pelbagai apparatus, pelbagai tools yang sangat ke depan. Disebutkan dalam waktu zaman Abbasiyah tu tuan-puan, tak kala bandar-bandar di Cordoba, ni waktu dekat Andalusia, dekat bahagian Sepanyol tu, ketika jalan-jalan di Cordoba itu dihiasi dengan lampu-lampu jalan yang bertar, ketika yang sama berlaku di Eropah, di mana mereka ini ketika malam sangat gelap, jalan penuh dengan lecak dan sangat pudar lah sebab tak ada lampu. Dan katanya we have achieved that kind of moment di mana Islam telah mengungguli sehingga kan tamadun-tamadun lain semua merujuk kepada Islam. Tapi why doesn't it happen today, 2020, or for the past how many decades, kita tak boleh nak kira dah, sebab dah sangat lama sehingga kan kita dah hilang entiti bahawa Islami, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Kita dah hilang perasaan tu, kita dah hilang semangat di mana Islam ini sentiasa berada di atas, dan tidak ada benda yang lebih atas daripada Islam tu sendiri. Itu adalah hadis Nabi SAW, tak silap saya, untuk al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. So itu dia tuan-puan. So tuan-puan cuba tengok zaman Abbasiyah, kita tengok sejarah kita, supaya kita dapat satu spirit, di mana spirit surah 6 ini, we have achieved a state seperti mana Nabi Sulaiman AS pernah capai. Dari sudut dekatnya kita dengan beberapa ratus tahun yang dahulu, itu zaman Abbasiyah, seperti waktu zaman Umayyah dan kerajaan-kerajaan lain yang sangat-sangat mengungguli. Saya ada buat satu pembacaan nilas sebab seronok, saya suka betul-betul dalam bidang ni tuan-puan. Iaitu kalau kita hari ini melihat Amerika Syarikat sangat mengungguli kan tuan-puan dari sudut kebudayaan dan sebagainya. Suatu ketika dahulu waktu zaman Abbasiyah tu juga, ada seorang tokoh yang mengembara pernah menjejak tanah Amerika Syarikat hari ini. Iaitu bila mana dia jejak kaki ke tanah Amerika Syarikat waktu zaman Abbasiyah tu dulu, tanah itu dikenali sebagai satu tanah yang disebutkan Al-Ardul Majhul. Al-Ardul Majhul, apa dimaksudkan dengan itu? Maksudnya lebih kurang adalah bumi yang asing. Bumi yang asing.
Amerika Syarikat seketika dulu adalah bumi yang asing, dan tak kali itulah sebenarnya yang mengungguli dari sudut teknologi, ketamadunan dan juga kebudayaan adalah kita, Islam. How to achieve? Jom kita lihat apakah formulanya daripada ayat fokus yang kita sama-sama nak lihat sebenarnya. Itu ayat yang ke-19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fatabassama dhahikan min qawliha wa qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika salihin. So ayat ini adalah bagi saya salah satu kunci bagaimana Nabi Sulaiman AS mencapai satu tahap keunggulan pada kerajaannya ketika itu. Maka tersenyum Nabi Sulaiman mendengar kata-kata semua itu dan berdoa dengan berkata, wahai Tuhanku, ilhamkanlah daku supaya tetap bersyukur akan nikmat-Mu. Itu dalam lagu tu lah. Okay. Yang Engkau kurniakan kepadaku dan kepada kedua ibu bapaku, dan supaya akan tetap mengerjakan amal soleh yang Engkau redai, dan masukkanlah daku dengan limpah rahmat-Mu dalam kumpulan hamba-hamba-Mu yang soleh. Such a very humble doa for a person who has achieved everything in life dari sudut materialnya. Setuju tak tuan-puan? Nabi Sulaiman AS mempunyai pelbagai kuasa ataupun penguasaan yang boleh mencapai segala sesuatu yang dia nakkan. Mempunyai tentera yang sangat ramai, tergolong daripada semua jenis makhluk-makhluk yang Allah SWT ciptakan. Kalau kita nak bandingkan Nabi Sulaiman dengan Donald Trump, nak kata Donald Trump dah step down dah. Katanya manusia-manusia yang pernah mencapai peringkat pemerintahan, penguasaan yang tertinggi dalam sejarah manusia, saya rasa takkan ada orang-orang yang boleh menewaskan bagaimana Nabi Sulaiman AS mencapai dari sudut penguasaannya. Tapi what did he do? Bila mana capai pada tahap itu, dia berdoa pada Allah, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Such a humble prayer. Untuk kita belajar daripada Nabi Sulaiman AS, tuan-puan, seorang yang ada kuasa, tak kisahlah kuasa dari sudut di peringkat keluarga, dari sudut peringkat syarikat, di peringkat negara sekalipun, yang menyebabkan Nabi Sulaiman AS tergerak bila mana dia menyedari nikmat dia banyak itu. Dia minta pada Allah SWT untuk inspire dia, untuk ilhamkan dia supaya dia bersyukur. You see, kita belajar satu perkara yang sangat-sangat besar kat ayat ni, tuan-puan. Bila mana kita dikurniakan nikmat yang sangat banyak, kadang-kadang kita nak bersyukur tu sangat-sangat payah. Tapi kenapa Nabi Sulaiman AS, di sebalik dia mempunyai nikmat yang pelbagai tu, penguasaan yang sangat-sangat hebat tu, dia tidak pernah berhenti menyedari berkaitan dengan kesyukuran dia kepada Allah SWT. This is the keyword, tuan-puan. Apa perkara yang boleh menyebabkan kita terus menjadi orang-orang yang dikurniakan nikmat daripada Allah SWT, tak kala kita sendiri mencapai nikmat yang banyak pada usia kita, mungkin dalam harta yang kita ada ni, kita minta pada Allah untuk menjadi seorang yang bersyukur pada segala nikmat yang diberikan oleh Allah. Nak katanya, kita kadang-kadang, saya macam terfikir kan, tuan-puan, siapa je antara kita yang pernah berdoa, ya Allah, kurniakan aku kekuatan untuk bersyukur atas segala nikmat yang kau berikan. Kekuatan untuk bersyukur. Kita nak bersyukur pun payah, tuan-puan, apatah lagi meminta pada Allah kekuatan untuk bersyukur. Dan kekuatan untuk bersyukur inilah yang Nabi Sulaiman AS memohon pada Allah SWT dalam ayat ni. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika salihin. Ni ayat last tu pun sangat-sangat hebat. Sangat-sangat hebat, tuan-puan, bagaimana Nabi Sulaiman dia menyedari sejauh mana dari sudut materialnya dia mempunyai penguasaan. Hakikatnya yang lebih besar bagi dirinya adalah supaya dia digolongkan bersama dengan hamba-hamba yang soleh. Hamba-hamba yang soleh. Bila mana kita dapat kuasa kan, tuan-puan, sama dalam peringkat syarikat ke, dalam peringkat keluarga, kita dah rasa kita adalah bos, kita lah ada hak,
mentang-mentang ada pekerja baru datang dan kita rasa sebabkan pengalaman aku 10-15 tahun dalam syarikat ni, kita ada satu ego, kita ada satu kesombongan dalam diri kita bahawa kita ni lebih hebat, lebih berpengalaman, kau kena ikut aku. Dan kita tak nak belajar, kita tak nak ambil teguran daripada orang-orang yang baru. Sedari daripada ayat ni bagaimana Nabi Sulaiman AS mencapai penguasaan yang dah tertinggi, tapi akhirnya dia menyedari penguasaan itu tidak ada nilainya sekiranya dia tidak digolongkan bersama dengan hamba-hamba yang soleh. So, kita dapat faham satu perkara, tuan-tuan, penguasaan ini adalah satu alat. So mana kita telah capai di peringkat syarikat kita menjana keuntungan, menjana ketamadunan ataupun ilmu yang tertinggi, kita telah berjaya mengatasi negara-negara lain dari sudut ilmu kita ke. Sekiranya kita tak sedar ketika itu adalah sebenarnya satu peluang untuk Allah uji kita, sama ada kita ni masih tunduk ataupun tidak. Itu sangat-sangat penting. So nak katanya tuan-puan, macam mana kita berjaya dalam kehidupan, sekiranya kita tak sedar bahawa semua ini adalah untuk aku berbalik menjadi fi ibadikas solihin, maka itu semua akan menjadi sia-sia. Nabi Sulaiman menjadi satu tokoh, satu ikon yang sangat baik, menjadi satu qudwah yang baik untuk kita pelajari bahawa setinggi-tinggi mana kita capai dalam dunia, kembalilah untuk kita bersyukur pada Allah. Kembalilah untuk aku risau sama ada nikmat ini adakah menjadikan aku sebagai seorang hamba yang soleh ataupun tidak. So ini yang kita nak memahami, bagaimana pentingnya material ini hanyalah sebagai satu alat untuk kita nak capai matlamat menjadi hamba yang soleh dan kita nak bersyukur pada Allah. Dan sekiranya kita bersyukur pada Allah itu, dia akan menambahkan lagi kita punya material kita menjadi yang terunggul tu. Ini yang Allah SWT respon dalam ayat yang ke-19, tuan-tuan. So, bersyukurlah dan pastikan kita sentiasa menjadi hamba-hamba yang soleh, yang menyebabkan kita terus maju dan maju dari sudut keunggulan budaya tersebut.